Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afika Afira Abdul Rasul akan memulakan pembentangan bagi subjek BPMN 1013, tugasan berkumpulan. Tugasan ini dibuat secara bersama oleh Muhammad Haidar Ali, Siti Zanariah Norzin, Nurul Nadia Kamaruzzaman, Kartini Famiza Muhammad Syazali, Muhammad Hafifi Muhammad Janas, Nurul Hidayah Ibrahim dan Safi Basha Ali Basha. Aspek pengurusan merupakan elemen yang sangat penting dalam pembentukan sesebuah organisasi tidak kira kecil maupun besar. Elemen ini bukan hanya digunakan secara meluas dalam sudut pentadbiran, tetapi juga turut diguna pakai dalam institusi kekeluargaan, pertubuhan dan komuniti sejak dulu lagi. Organisasi itu dijana ataupun dibentuk apabila majikan dan juga pekerja mampu bekerjasama, bertoleransi, berdedikasi dan berwawasan. Pengurusan strategik terbentuk apabila majikan mampu mendorong pekerja untuk melakukan yang terbaik selain memberi cabaran kepada mereka supaya berfikir di luar kotak. Dalam tugasan ini, kami memilih Rasa Pop, sebuah organisasi perniagaan berasaskan makanan yang dibangunkan oleh anak muda tempatan kira-kira 4 tahun lalu. Namanya mungkin tidak segah syarikat lain, tetapi ia mempunyai keunikan tersendiri. Rasa Pop yang mengeluarkan sambal nyet, makanan yang paling diminati ketika ini kerana keenakannya dan pedas berapi. Dengan memilih organisasi ini, kami akan merancang untuk membentuk sebuah syarikat yang berwibawa, berwawasan dan memiliki perancangan jangka sepanjang untuk bersaing dengan organisasi lain. Pengurusan bermaksud menyelaras dan mentadbir tugas untuk mencapai matlamat organisasi termasuk mengatur strategi dan menyusun kaki tangan melalui sumber yang ada. Sumber boleh merujuk kepada tenaga, wang, modal selain memastikan penggunaan yang optimum untuk mencapai matlamat organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Janas, nombor metrik 283224. Topik yang akan saya sampaikan adalah definisi organisasi. Perkataan organisasi berasal daripada bahasa Yunani iaitu organon atau dalam bahasa Latin disebut organum yang membawa maksud alat, bahagian atau anggota badan. Manakala menurut para ahli iaitu Max Weber, beliau berpendapat bahawa organisasi merupakan satu kerangka hubungan, struktur yang di dalamnya terdapat tanggungjawab serta pembahagian kerja supaya menjalankan suatu fungsi tertentu. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Teori organisasi merupakan kajian tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Teori organisasi merupakan satu pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah di dalam organisasi agar lebih berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di dalam sebuah organisasi yang telah dibentuk memerlukan penyatuan usaha pekerja bagi menjamin pencapaian matlamat. Sekiranya tiada penyatuan dan perpaduan di kalangan pekerja-pekerja ini, maka aktiviti dan operasi organisasi tidak akan berjalan dengan lancar kerana akan timbul pelbagai halangan. Hubungan yang baik dan mantap di dalam pentadbiran organisasi akan dapat menjamin pergerakan yang lebih dinamik, sempurna dan tersusun yang akan membawa kepada kejayaan sebuah organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzzaman dengan nombor metrik 283532 akan membentangkan latar belakang sambal nyet berapi ini. Baik, kita mulakan dengan idea di sebalik penghasilan sambal nyet berapi ini, di mana ia dihasilkan susulan minat pemilik sambal ini iaitu Khairul Amin bin Kamaruzzaman terhadap bidang masakan. Mereka yang meminati masakan pasti kenal Khairul Amin ini dengan tagline "What's up guys?" Baik, beliau ini cukup terkenal dan dikenali ramai dengan hobinya yang suka berkongsi resepi makanan di dada-dada media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Khairul Amin suka mencipta resepi-resepi baru dan tidak hairanlah beliau turut menghasilkan sambal ini menggunakan resepi istimewanya tersendiri.
bertitik tolak melihatkan kepada minat, kreativiti dan pengaruhnya yang besar, yang mana beliau kini mempunyai jutaan follower di media sosial, telah menggamit Khairul Aming untuk timbul idea sambal nyet berapi. Baik, sebenarnya produk sambal nyet berapi ini juga merupakan hasil perjuangan idea lama Khairul Aming terhadap produk pertamanya, iaitu sambal King yang pernah dikeluarkan Rasa Pop PLT pada tahun 2017. Kegagalan di sini apabila sambal King gagal bertapak di pasaran ekoran kurangnya pengalaman Khairul Aming dalam memasarkan produknya. Ketika itu, punca utama kegagalan sambal King adalah kerana pembungkusannya yang tidak praktikal, iaitu menggunakan botol plastik sehingga menyebabkan ramai pelanggan mengadu menerima sambal dalam keadaan tumpah apabila bekas plastik sambal King itu bocor. Jadi sebagai pengusaha dan penjual yang bertanggungjawab, Khairul Aming mengembalikan semula wang pelanggan dan telah menanggung kerugian ribuan ringgit. Rentetan daripada peristiwa kejatuhan sambal King tadi, Khairul Aming mempelajari dari pengalaman dan mengambil masa 4 tahun untuk bangkit semula dengan mengeluarkan sambal nyet berapi. Kebangkitan beliau adalah di sini apabila produk sambal yang diusahakan dan dikilangkan di Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan telah diperbaharui dengan resepi yang lebih mantap dengan dibotolkan dengan menggunakan botol kaca yang lebih berkualiti dan menarik sehingga menjadi pilihan orang ramai. Selepas gagal, belajar dari kesilapan dan bangkit semula, terhasillah sambal nyet berapi ini yang mula dikenalkan di Malaysia pada 6 Januari 2021. Baik, selepas belajar daripada kegagalan, kesilapan dan bangkit semula dan telah pun diperkenalkan sambal nyet berapi ini pada 6 Januari 2021 melalui syarikat Rasa Pop PLT. Sambal ini merupakan produk sedia dimakan, di mana pengguna bukan sahaja boleh memakan terus sambal tersebut bersama nasi, tetapi juga boleh menggunakannya untuk tambahan bahan masakan. Nama sambal nyet berapi digunakan apabila Khairul Aming menghasilkannya dengan menggunakan konsep sambal penyet, iaitu menu masakan dari Indonesia, namun dengan mengolahkan resepi tersebut mengikut resepi Khairul Aming sendiri. Nyet itu, sambal nyet itu adalah singkatan daripada penyet. Penggunaan nama sambal nyet berapi juga lebih kelihatan kecil, santai dan menarik. Ia sesuai dengan konsep yang digunakan Khairul Aming yang cukup dikenali dengan peminatnya, iaitu sikap santai dan lucu di media sosial. Baiklah, bercakap mengenai visi dan misi, kita mulakan dengan visi syarikat dulu, iaitu visi menggambarkan, memberi gambaran yang jelas mengenai apa yang dimahukan dalam sesuatu syarikat untuk jangka masa yang akan datang berdasarkan matlamat dan aspirasi syarikat. Mempunyai visi akan dapat membantu syarikat memberi fokus yang jelas kepada matlamat perniagaannya untuk jangka panjang, dan kewujudan visi juga dapat mengelakkan syarikat daripada tersasar daripada matlamat asal. Visi memberi inspirasi kepada pemilik dan kaki tangan untuk mencapai matlamat syarikat. Dan bagi sambal nyet berapi ini, keluaran Rasa Pop PLT, visi adalah amat penting dalam usaha untuk memacu perniagaan sambalnya untuk terus kekal bertahan di pasaran di masa akan datang. Justeru sambal nyet berapi memilih visi menjadi pengeluar sambal yang unggul, bercitarasa Nusantara, kompetitif dan menjadi pilihan utama produk berasaskan sambal bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Seiring visi, Khairul Aming turut menetapkan misi jelas dalam perusahaan sambal nyet berapi keluarannya dengan meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan. Justeru misi bakal mencerminkan tentang penjelasan produk atau layanan yang ditawarkan. Rasa Pop PLT komited dalam menghasilkan sambal berkualiti bagi memastikan sambutan kepada produk beliau berkesinambungan dan memiliki pelanggan tetap yang akan membelinya secara berulang. Khairul Aming pada masa sama berusaha memastikan sambal nyet berapi terus menerus
berada di pasaran supaya produk beliau tidak dilupakan, malah sentiasa menemani hidangan setiap keluarga. Ini dapat dilihat daripada usaha beliau menggandakan pengeluaran, malah mengstruktur penjualan di medium Shopee biarpun berdepan situasi sold out dalam hanya beberapa jam setiap kali memuat naik stok baharu. Dan memandangkan Khairul Aming menggunakan platform Shopee, kepuasan pelanggan dari sudut pemasaran dan khidmat pelanggan secara dalam talian mendapat perhatian usahawan yang juga YouTuber terkenal itu. Beliau juga memastikan pelanggan yang membeli secara dalam talian menerima sambal nyet berapi dengan cepat. Sambal turut mengutamakan kualiti pembungkusan dan penghantaran. Baiklah, saya Siti Zanaria binti Nur Zain, nombor matrik 283552. Okey, baiklah. Untuk setiap organisasi seperti Rasa Pop PLT sendiri tidak terlepas untuk mengamalkan konsep POLC dalam membangunkan syarikat bermula daripada awal sehinggalah untuk masa depan. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan konsep pertama iaitu perancangan. Seperti yang kita tahu, perancangan adalah proses yang mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi, oleh Rasa Pop sendiri. Dalam semua perancangan ini, sesuatu tindakan akan ditentukan mengikut kesesuaian di setiap peringkat organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan. Selain itu, perancangan ini juga boleh didefinisikan sebagai satu proses formal yang melibatkan aktiviti-aktiviti seperti menetapkan misi syarikat. Tindakan yang dilakukan adalah mengikut kesesuaian seperti yang saya beritahu sebelum ini. Syarikat juga akan memilih strategi dan juga pengagihan sumber. Baiklah, di dalam perancangan juga mempunyai tempoh-tempoh tertentu yang ingin kita capai, dan di Rasa Pop PLT, rancangan jangka pendek yang boleh kita lihat adalah apabila Khairul Aming dalam tempoh jangka pendeknya telah berjaya mengumpul jutaan peminat di akaun media sosialnya, dan di situ Khairul Aming berjaya menjalinkan hubungan yang rapat dengan peminat setia dengan menampilkan pelbagai resepi masakan yang ringkas. Dan bagi perancangan jangka panjang, setelah Khairul Aming berjaya menjalinkan hubungan yang baik dengan peminat dan juga bakal pelanggannya, beliau telah pun melancarkan sebuah produk dikenali sebagai sambal nyet berapi. Dan seperti yang kita tahu, perancangan jangka panjang ini tidak akan terhenti di sini kerana banyak lagi produk-produk yang akan dikeluarkan oleh Rasa Pop PLT pada masa akan datang. Baiklah, di dalam perancangan Rasa Pop PLT telah menetapkan matlamat untuk memasarkan sambal nyet berapi ini bukan sahaja untuk pasaran dalam negara, malahan ia akan dipasarkan sehingga ke luar negara seperti negara-negara Asia yang kita tahu mereka juga makan pedas seperti orang Malaysia dan juga Indonesia. Dan di dalam perancangan ini juga terdapat strategi dan juga taktik yang diguna pakai, iaitu tidak melantik mana-mana ejen untuk memasarkan semula atau menjual semula bagi mengelakkan produk itu diciplak dan juga pelanggan menerima produk yang tidak asli. Ini bukan sahaja akan menjadi kerugian kepada pihak pelanggan, tetapi ia juga akan merugikan pihak syarikat itu sendiri. Dan untuk strategi dan juga taktik, bagi kali ini Rasa Pop PLT tidak akan melantik mana-mana pihak ketiga untuk memasarkan produk sambal nyet berapi. Selain daripada itu, disebabkan semakin hari semakin bertambah kuantiti yang diterima oleh Rasa Pop PLT, pengagihan sumber juga adalah amat penting. Seperti memperbesarkan lagi saiz kilang, menambah mesin yang lebih canggih dan juga tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Bashar bin Ali Bashar, nombor matrik 283545. Saya akan menyentuh bab pengurusan. Mengurus perniagaan lebih cenderung kepada selok-belok pengurusan serta aspek ekonomi, kewangan, perundangan dan pemasaran dalam mengendalikan sesebuah perniagaan yang moden. Mengurus juga mestilah mempertimbangkan segala sumber dan kemudahan fizikal yang ada untuk memaksimumkan pulangan dengan jumlah perbelanjaan yang paling minimum.
Mengurus merujuk kepada proses pembahagian setiap sumber yang ada, sama ada manusia, benda atau perkara pada kedudukan yang sesuai, kegunaan yang munasabah, fungsi yang jelas dan peranan yang berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan pelbagai komponen atau unit kerja dalam organisasi yang ada dalam masyarakat. Dengan struktur organisasi, kita akan melihat pembahagian tenaga kerja dan bagaimana fungsi atau aktiviti yang berbeza dapat diselaraskan dengan sebaiknya. Di samping itu, dengan struktur ini, kita dapat mengetahui beberapa kepakaran dari kerjaan, saluran perintah dan penyerahan laporan. Dalam penjelasan struktur, terdapat hubungan antara komponen dan kedudukan yang ada di dalamnya dan semua komponen ini saling bergantung antara satu sama lain. Maka setiap komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi, yang akhirnya akan turut mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Dalam perniagaan, syarikat Russell Pop PLT, pemiliknya Karamin juga telah merancang pelbagai strategi untuk meningkat dan mengembangkan lagi perniagaannya. Justru itu, struktur organisasi sangat penting dalam memastikan matlamat organisasinya akan tercapai mengikut perancangan yang telah diatur. Berikut adalah beberapa sebab penting mengapa struktur organisasi mesti ada dalam setiap perniagaan termasuk perniagaan Encik Khairul Amin. Kejelasan tanggungjawab. Setiap ahli mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pertindihan kewibawaan boleh menjadi masalah yang serius dalam struktur organisasi. Kejelasan kedudukan dan penyelarasan. Struktur organisasi menerangkan tentang kedudukan setiap anggota di dalamnya dalam perkara ini melalui cara struktur organisasi akan dapat menunjukkan aliran komunikasi antara pasukan dengan lebih jelas lagi. Kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, setiap anggota yang berada di dalam organisasi mesti dilihat dengan jelas agar proses kerja lebih efisien dan memberi faedah bersama. Kawalan dan penyeliaan. Kewujudan struktur organisasi sangat penting sebagai kawalan dan pengawasan kepada pemimpin bawahannya. Pencapaian objektif perniagaan adalah melalui kawalan dan pengawasan rutin untuk menilai prestasi sama ada sesuai dengan tugas dan fungsi setiap anggotanya. Reka bentuk kerja. Latar belakang dan sejarah reka bentuk kerja serta motivasi dimulakan oleh Taylor 1911 apabila beliau merumuskan bahawa kerja perlu spesifik, mudah dan mempunyai standard yang tinggi. Jadi dengan ciri ini, sesuatu organisasi akan dapat berfungsi dengan cekap dan serasional yang mungkin. Kajian Hawthorne, organisasi di peringkat awal biasanya menumpukan kepada usaha penambahbaikan dan kepuasan kerja. Mereka yakin dan percaya bahawa usaha ini dapat membentuk sikap positif pekerja dan pencapaian mereka. Oleh itu, reka bentuk kerja ini amat penting bagi sesebuah organisasi seperti Russell Pop PLT yang pernah mengalami kegagalan teruk untuk terus berkembang dan setiap penambahbaikan memerlukan pelaburan dari segi kewangan, masa dan perancangan. Organisasi juga perlu sentiasa bijak dalam menentukan dan meletakkan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Ali. Nombor metrik 283620 hari ini akan membentangkan berkaitan subtopik memimpin ataupun leading. Baik, asas pengurusan menekankan fungsi kepimpinan sebagai faktor kelangsungan dan kejayaan sesebuah organisasi. Kemampuan memimpin adalah fungsi ketiga terpenting dalam prinsip pengurusan POLC selepas merancang dan mengimplementasi. Baik, kepimpinan adalah penentu kepada hala tuju organisasi. Pemimpin berperanan sebagai pembimbing dan penggerak kepada stafnya bagi mencapai matlamat organisasi. Baik, sebentar lagi saya akan bentangkan bagaimana fungsi memimpin dengan menjadikan Khairul Amin Kamaruzaman sebagai model pengurusan yang berjaya. Baik, apa yang menentukan kepimpinan yang baik? Yang pertama saya letakkan credibility, pengaruh dan reputasi sebagai penentu kepimpinan yang baik. Dan saya meletakkan pengetahuan, kemahiran dan pendidikan di tempat kedua ataupun poin kedua. Kenapa? Baik,
ketika kebanyakan organisasi mengiktiraf kepimpinan melalui taraf pendidikan dan pencapaian akademik, kita merujuk Khairul Amin Kamruzaman selaku founder ataupun pemilik jenama Sambal Nyet Berapi. Beliau terjun mencipta syarikatnya hanya dengan status selebriti masakan di sosial media. Malah beliau mencipta empayar perniagaan beliau melalui syarikat Rasa Pop PLT tanpa sebarang pendidikan formal tentang kulinari, apatah lagi terfikir untuk berkecimpung dalam industri makanan dan minuman iaitu F&B. Baik, pengasas Sambal Nyet ini beliau menggunakan nama Khairul Amin di Facebook dan Instagram. Setiap posting beliau sebelum popular menerusi video resepi kreatif yang dikongsikan di laman sosial menerima jumlah like dan share yang tinggi sejak 2016. Itu yang dimaksudkan dengan credibility, pengaruh. Beliau mencipta pengaruh dan reputasi beliau melalui media sosial dan meletakkan pendidikan itu di tempat kedua. Walaupun pendidikan itu penting, tapi tak semua syarikat ataupun tak semua kejayaan satu-satu organisasi itu bergantung kepada tahap pendidikan. Baik, kita ulas tentang pemimpin yang baik bergantung kepada perwatakan yang baik. Bagaimana Khairul Amin? Kalau kita lihat, kita bayangkan seorang pemimpin itu mungkin terkenal dengan sikap yang perlu mempunyai sikap yang serius dan tegas. Namun Khairul Amin ni dia sebaliknya terkenal dengan sikap yang peramah, ceria, mulut becok dan sering jenaka. Jadi poinnya adalah perwatakan yang menarik, bukan meletakkan seorang pemimpin itu perlu seorang yang tegas, garang dan sebagainya. Baik, seorang pemimpin perlu mempunyai motivasi yang baik. Kenapa? Sebab di bawahnya bakal ada staf-staf yang perlu sentiasa diberi sokongan. Dan seorang pemimpin yang baik, beliau perlu menjadi seorang pemimpin, dan pada masa yang sama beliau bersedia untuk dipimpin. Seorang pemimpin yang baik juga, beliau perlu mengawal dan memantau, sekaligus mengenal pasti kelemahan dengan melakukan bedah siasat. Kalau kita rujuk Khairul Amin, pada satu ketika dia telah berjaya menjual, pada pelancaran pertamanya dia berjaya menjual 10,000 unit hanya dalam tempoh kurang daripada 1 jam selepas pelancarannya awal tahun ni. Tapi yang menariknya, dia tak berpuas hati dengan jumlah itu. Kenapa? Dia mementingkan soal kepuasan pengguna atau kepuasan customer. Bagaimana dia mengkaji balik bagaimana nak memudahkan urusan penghantaran parcel, bagaimana nak memudahkan tempahan pelanggan, bagaimana nak memastikan kualiti sambal. Dan ini yang dimaksudkan dengan bagaimana dia buat postmortem ataupun bedah siasat bagi memastikan apa yang dia nak dapat tu ataupun kepuasan pelanggan itu berada di tahap terbaik. Baik, sebelum kita pergi ke topik pembuat keputusan dan juga berkebajikan, kita tinjau dulu apakah karakter terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, untuk memimpin, seorang individu itu perlu mempunyai ketokohan. Beliau perlu mempunyai sikap membimbing. Tapi dalam konteks membimbing ini, seorang individu ataupun ketua itu, dia juga perlu ada sikap sedia untuk dibimbing. Seorang ketua itu juga perlu menjadi suri teladan kepada pekerja-pekerja beliau. Jadi seorang ketua atau pemimpin itu perlu mempunyai sikap-sikap positif. Pemimpin itu perlu berani mengambil risiko, dia tidak boleh berputus asa. Pada masa sama dia perlu committed. Okey, soal committed menyentuh tentang Khairul Amin, kita tahu dia adalah seorang yang sangat suka kepada masakan. Jadi apa yang dia buat, perniagaan Sambal Nyet Berapi ni, sudah pasti dia committed dalam apa yang dia buat, dalam penjagaan kualiti dan sebagainya. Ini menyentuh bagaimana dia juga bertanggungjawab. Ini adalah karakter seorang pemimpin yang baik. Baik, seorang pemimpin adalah individu yang akan membuat keputusan. Itu yang membezakan pemimpin dengan pekerja-pekerja lain. Pemimpin itu dia buat keputusan, dan inilah kepentingan seorang pemimpin itu. Dia perlu menjadi seorang yang bijak dalam membuat keputusan, dan setiap keputusan yang dibuat perlu tepat.
kerana ia melibatkan risiko dan pelbagai lagi keburukan jika langkah yang diambil tidak betul dan lari daripada visi dan misi organisasi. Baik, seorang pemimpin dia perlu buat keputusan dengan pandai atau bijak mengambil peluang. Kalau kita lihat Khairul Amin ni, dia adalah seorang Insta famous ataupun YouTubers. Dia bijak mengambil peluang nama dia tu yang masyhur di media sosial tu dengan mengeluarkan produk sambal nyet. Ini yang dimaksudkan dengan bijak mengambil peluang. Dan seorang pemimpin, dia perlu buat keputusan dalam keadaan rasional. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh berbaur emosi, tidak boleh diambil secara sembrono. Kalau kita lihat Khairul Amin, dia jatuh 4 tahun lalu dengan Sambal King. Dia tidak terus muncul semula dengan produk yang sama ataupun secara tergesa-gesa, mungkin sebulan 2 bulan selepas tu. Sebaliknya dia tunggu 4 tahun, dia perkukuhkan nama dia dekat media sosial, dan selepas nama dia dah kuat, dah terkenal, baru dia muncul dengan sambal nyet berapi. Ini yang dimaksudkan dengan tepat, bijak, pandai mengambil peluang dan rasional ketika membuat keputusan. Baik, aspek ini selalu dilepas pandang oleh organisasi, tak kiralah syarikat ataupun apa-apa juga organisasi atau pertubuhan. Baik, kalau contohnya macam Khairul Amin yang mengeluarkan produk sambal nyet berapi, dia menerima tempahan yang beribu-ribu sehari, dalam tempoh sehari, dan lambakan tempahan yang diterima syarikat Rasa Pop PLT setiap hari ini sudah pasti bagi tekanan kepada pekerja-pekerja Khairul Amin. Sekali lagi, ia berbalik kepada faktor kepimpinan, bagaimana Khairul Amin ini perlu bijak untuk memberi motivasi dan ruang kebajikan sewajarnya. Kebajikan ni maksudnya dari segi mungkin allowance atau mungkin juga overtime, sesuatu yang setimpal dengan kudrat dan masa yang dihabiskan oleh staf-stafnya. Tuntasnya adalah prestasi kerja. Sebab itu bila seorang staf itu dia buat prestasi kerja dia dengan baik, dia akan memberi kesan besar kepada mutu produk yang akhirnya akan memberi cerminan kepada kredibiliti dan jenama masyarakat. Begitulah betapa pentingnya seorang pemimpin itu perlu ada kebajikan, sikap berkebajikan. Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor matrik 283530. Saya akan menerangkan di bahagian pengawalan. Apa itu pengawalan? Pengawalan adalah proses memantau prestasi sesebuah organisasi. Pengawalan juga dapat memastikan pematuhan peraturan dan polisi organisasi yang dirancang di dalam syarikat Rasa Pop PLT. Terdapat 3 tahap kawalan, iaitu kawalan strategik, kawalan taktikal dan kawalan operasi. Kawalan strategi memantau faktor penting dalam syarikat. Kawalan taktikal pula penyediaan maklumat dan laporan. Di bahagian kawalan operasi, pelaksanaan tugas dan memberi maklum balas. Akhir sekali, matlamat, objektif dan strategi syarikat tidak boleh dicapai jika tiada sistem kawalan yang berkesan. Assalamualaikum, saya Kartini Famriza binti Muhammad Syazali, nombor matrik 283190. Saya akan menerangkan kesimpulan untuk sambal nyet berapi. Kunci kejayaan syarikat dalam membangunkan sebuah syarikat adalah pengurusan organisasi yang baik dan teratur, dan berusaha untuk mencapai matlamat. Bukan mudah syarikat Rasa Pop PLT untuk bangkit semula setelah menemui kegagalan sewaktu ketika dahulu. Perniagaan berkembang setelah kegagalan tersebut. Pengurusan strategik mampu membina tapak di media sosial. Keputusan syarikat untuk mengeluarkan lebih banyak lagi produk selepas ini pasti akan mencipta kejayaan demi kejayaan. Pemasaran dan pengiklanan akan terus dilakukan di media sosial untuk sambal nyet berapi.